Assalamualaikum. Welcome back to FZ Channel. Okey, kembali lagi kita dalam share seram dalam isi bulan puasa ni ya. Okey, seperti yang saya telah beritahu sebelum ni, tetamu kita yang kebiasaannya tidak dapat bersama kita pada episod lepas, tapi pada episod kali ini dia dapat bersama dengan kita balik, iaitu Saudara Hafiz. Assalamualaikum Saudara Hafiz. Waalaikumsalam. Ya, saudara Farid. Sihat Alhamdulillah. Macam mana puasa Saudara Hafiz? Permulaan ni bagi saya benda tu agak macam sakit sikit perut. Macam tu lah. Biasalah. Benda tu budak-budak pun kadang-kadang nak try mula puasa pun biasalah dia orang nak kebiasakan diri. Kadang tu dah lama. Kita yang besar pun kadang nak biasakan lambat juga. Tapi slow lah kan. Slow. Saya nak beritahu pada hari ini, seperti yang kita ada bincangkan hari ini, tema hari ini ialah tanah perkuburan. So, apa-apa yang berkenaan dengan tanah perkuburan, Cik Hafiz boleh kongsikan cerita bersama kami. Dan Cik Hafiz boleh mulakan dululah kalau saya... Boleh Cik Hafiz? Boleh. Saya boleh mulakan cerita. Okey. Kisah ni dia berdekatan dengan kawasan rumah saya lah. Tak jauh. Jadi kisah ni seorang penduduk, rumah dia dekat sangat dengan tanah perkuburan ni. Dia bukannya bekerja bukan di kubur, tak. Dia cuma orang kata kawasan dia duduk dekat dengan tempat tanah perkuburan ni. Okay, pada mulanya dia macam kebiasaan, tak ada apa. Orang kata, tak ada, normal lah tanah kuburan tu sini. Tapi bila ada masa tu ada satu jenazah yang baru ditanam. Baru dikebumikan di kawasan tu. Okay, pada malam pertama tu dia macam, dia tak ada apa. Bila jenazah, lepas tu bila malam kedua tu, tiba-tiba dia tengok macam orang menangis, beratap. Jadi dia pergi lagi tengok, dia ingat mungkin ada budak menangis datang kan tadi kat rumah dia. Dia macam tak ada apa, dia macam dia tak takut. Jadi dia macam tak adalah rasa. Dia pergi tengok lah. Okay, lepas tu malam ketiga pula, suara ratapan tu lagi kuat. Lagi kuat. Jadi dia pun dia beranikan diri juga. Dia pergi buat, orang kata dia pergilah periksa. Dia kata tadi ni dia dengar dekat tempat, dekat kubur. Tadi sebab dia dengar arah tu daripada kubur. Kat rumah tu dekat berdepan dengan kubur, tak jauh pun, lebih kurang dalam 50 meter macam tu je. Memang dekat lah. Memang dekat. Jadi dia pun dia kata ini macam kena bawa hal ni kepada pihak masjid kan. Mungkin benda ni dapat kata mungkin pihak masjid pergi selesaikan kes ni. Jadi esok pagi tu dia pergilah jumpa imam. Dia cakap, saya dah beberapa hari dengar orang menangis dekat orang kubur tu. Jadi dia kata okay, malam ni kita periksa dekat mana, kubur mana yang kedengaran. Jadi dia orang semua tunggu malam tu ramai-ramai. Kira macam mana satu, dia taman ke apa ni? Dia kampung. Kampung. Kira macam satu kampung jugalah pergi. Ya, saya taklah ke orang kata penduduk pihak masjid tu lah. Staf masjid situ lah yang pergi tunggu situ. Masa dia orang tunggu tu, dengar ratapan tu kuat. Jadi ada setengah tu macam takut kan. Macam jom balik lah. Sebab dia kata dengar tu tak nampak, tapi tak nampak jasad kan. Dia macam dia orang nampak ke macam mana? Tak ada, tak nampak. Dengar suara je. Jadi ada setengah anggap ini macam pontianak ke dekat atas ke kan. Masa tu masih takut. Jadi dia orang kata, imam tu dia kata jom kita masuk ke dalam kawasan kubur, kita dengar betul-betul dekat mana suara tu. Jadi makin dia orang kata buat macam ronda lah. Satu kubur tu dia orang dengar ada satu
tempat orang kata jenazah tu baru dikebumikan, kat situ paling kuat. Jadi imam tu nak pastikan dia letakkan telinga dia dekat di atas kubur tu. Pastikan. Jadi dia kata memang dengar. Dia dengar kubur tu minta tolong. Minta tolong maafkan dia minta tolong kubur, minta maaf. Macam kita pernah dengar orang kata apa, seolah-olah macam suara daripada bawah tanah. Macam tu. Suara daripada kubur ada. Suara daripada kubur. Dia kata dia dengar sebiji-sebiji apa yang suara kubur tu nak. Kata dia minta maaf kat dia kata maaf, minta maaf. Anda minta maaf ke? Macam tu. Lepas tu imam tu pun ambil keputusan lah. Dia cakap kita kena cari ni saudara terdekat jenazah kubur ni. Sebab dia kata kalau benda ni berlarutan, orang kata penduduk sekitar tak orang kata kesian kat jenazah ni lah, sebab kesian juga dekat penduduk tu. Kira macam aib dia juga sama. Aib dia juga. Jadi lepas tu imam tu carilah ahli keluarga jenazah yang kata kubur, yang suara kubur tu. Jadi dia orang cari dapatlah ibu dia. Dia orang kata tapi ibu dia ni macam degil tau. Imam tu pujuk tolonglah maafkan. Dia kata tak nak. Sebab anak dia ni dia kata tak macam jaga lah. Kita tengok nak balik rumah pun susah. Mungkin macam mak dia memang terasa hati lah. Memang terasa hati. Jadi mungkin masa dia hidup ada kesalahan yang dia buat yang buatkan hatinya yang kata tak boleh sampai mak tu tak boleh nak maafkan dia. Jadi dia orang pujuk lah. Jadi dia kata tak apa, malam ni makcik ikut lah saya. Tolonglah. Kata kesian lah kat anak ni. So dia nak orang kata nak pastikan yang itu seorang anak dia. Jadi masa dia pergi tu dia dengar suara anak dia mengatakan. Jadi masa tu hati ialah walaupun dia kata betul rasa hati-hati, tapi bila dengar anak tu minta maaf tak tolong kat mak dia pun betul lah, sayu anak dia juga. Itu pun anak dia juga. Jadi cara tu macam mana dia buat? Imam tu kata ambil ayat Yasin ni lepas tu ikamkan jari tu dalam tanah. Lepas tu niat ya Allah, doa kat Allah, minta ya Allah dia kata ampunkanlah anak dosa dia anakku ni. Lepas tu dia pun niat aku ampunkan anak ni. Jadi selepas selesai benda tu dia lama-lama bunyi suara mula-mula kuat. Jadi pelan lepas tu sampai tak dengar. Dia malam keesokannya tu tak ada dengar bunyi suara ratapan minta tolong ke, tak ada. Kira macam selesai dah. Dah selesai dah. Jadi berdasarkan yang pengajaran ni saya ni anak-anak kena jagalah hubungan kita dengan mak ayah, jangan dahaka. Satu lagi saya memang tabik lah. Saya tabik penduduk yang orang kata orang yang duduk dekat kubur ni dia orang punya semangat kuat lah. Dan tak semua orang boleh berani. Dan tak semua orang berani. Pengajaran yang kita dapat juga kat sini kesediaan kita untuk menghadapi alam barzakh lah. Betul. Apa yang kita buat sebelum ni boleh jadi pengajaran untuk orang lain. Pengajaran daripada sudut dia, kita perlulah baik dengan mak bapak kita. Betul. Itu tak perlu dinafikan lah. Even ayah, adik-beradik ke orang sekeliling lah dengan kita. Even kawan sendiri ada yang tegur hati, minta maaf. Kira benda-benda yang kita tak nampak kan. Benda sahaja. Betul tak? Betul. Jadi kat sini memang menyayat hati dan agak menyeramkan lah cerita saudara Hafiz ni kan. Ya, memang kata menyeramkan dan orang kata adalah benda yang kita boleh ambil tiba daripada kisah ni lah. Okey. Kita boleh ke cerita seterusnya lah kan? Saya dah habiskan, dah tamat lah. Okey, saya akan teruskan.
Kita saya pun ada kena mengena dengan perkuburan, memandangkan tema ni perkuburan. Tapi dia ada pengajaran sama juga macam kita cakap. Tapi ini berunsurkan satu benda yang orang Melayu kita agak famous tapi tak semualah. Itu lembu ekor. Okay. Kita ni memang orang cakap apa? Kalau orang kita cakap kalau boleh jangan sembang lah benda ni. Padahal benda ni haram. Betul tak? Benda boleh nak nasihatkan ke ataupun nak dimuar-muarkan ke. Kadang orang Melayu kita sendiri dia lembu ekor. Betul kan? Jadi apa yang beza orang Melayu kita dengan bangsa lain membeli lembu ekor, kita pembelian tu dikira haram lah. Cara tu haram. Jadi yang buatkan benda ni lagi teruk ialah kita pergi cari benda yang haram yang mana kita mensyirikkan Allah, iaitu istilah ni, saya gunakan istilah ni sebab banyak orang guna istilah ni, goncang lembu ekor. Cik Api mungkin tak tahu lah. Cik Api pernah dengar? Saya tak pernah dengar apa istilah tu. Baru pertama kali lah dengar istilah tu. Goncang lembu ekor ni, dia ialah proses pemujaan di kubur. Dan saya tak tahu dia punya spesifik, dia punya kriteria kubur ni macam mana. Dan dia orang perlu seolah-olah lah duduk di kubur dan meminta nombor yang akan boleh dimenangi untuk dibeli. Jadi syarat-syarat tu dia ada macam dia ada syarat. Dia berpandu kepada, contohlah kita pergi ke Bomoh ni lain. Pergi ke Bomoh ni lain pula. Dan cara penunjukan nombor tu pun lain. Mengikut bila orang kata makhluk halus tu punya cara lah kot kan. Kat sini yang menjadi kita dia seorang lelaki ni, dia ada family. Dia hidup, boleh kata makan cukup. Kira family pun dia baru dalam ada 2 anak dan kira 4 ahli keluarga lah kan. Dan hidup dia kata tak adalah terdesak sangat macam orang ni. Tapi bila anak dia mula dah belajar sedikit, salah seorang tu pergi melanjutkan pelajaran ke luar negara, dia mula terdesak untuk makan duit. Jadi dia masalah kewangan lah ni. Nak support anak pun kata cukup-cukup makan ya. Pada mulanya bukan cukup-cukup makan sangat. Okey, tapi dia anak dia pergi luar negara, perbelanjaan anak-anaknya tu banyak. Jadi macam terganggu lah kewangan untuk anak-anak dia. Untuk isteri dia macam tak adalah macam kisah sangat. Makan apa ada je kan. Bila sebab anak ni dia macam yalah, apa je tak risau kan. Betul lah. Anak nak makan apa kat sana. Betul. Pekerjaan pendidikan lagi. Jadi menjadikan kisah ni seram dia. Ayah ni nekat. Ayahnya ni bukanlah nak kata tak ada langsung semayang ke apa tu. Jadi dia macam mungkin dah habis fikir, orang kata. Dah habis fikir. Dah tak tahu apa jalan penyelesaian dia. Dengar pula kawan-kawan dia dekat dia pekerja kilang untuk penatuan penaltis. Jadi dia macam mula bercakap sama kawan-kawannya dan kawan-kawannya kata salah seorang pada dia kalangan tu memang selalu menang nombor besar. Jadi dia pun mula tanya, kau buat macam mana? Kau memang beli-beli terus dapat ke? Adalah cara-cara. Dia tak pernah cerita kat orang lain kat kilang. Tapi dia cerita kat si seorang lelaki ni kan. So lelaki ni pun cakap lah bagaimana caranya. Okey, lalu dia menceritakanlah proses-proses goncang nombor tersebut. Okay, proses ni memang bagi saya lah orang hati keras je lah boleh buat. Terus orang kata lah, Saudara Hafiz bayangkan, Saudara Hafiz kena pergi ke satu kubur dengan ada, ni saya tahu ada beberapa kena bawa makanan, kena bawa, ada beberapa benda untuk boleh ditunjukkan apa nombor yang nak keluar tu. Saya tak pasti, kadang saya pernah dengar ada bawa macam colok yang orang-orang bangsa Cina semayang tu pun ada. So macam kita pergi pula tak boleh malam pukul 8 ke apa, dia macam tengah malam. Jadi saya nak tanya sikit berkenaan orang kata dia orang mesti pilih kubur yang terbaik. Mesti dia tengok siapa orang ni betul ada ke? Dia ada contohlah macam kita pernah dengar orang ambil minyak dagu, ada dia punya syarat dia kan.
orang ambil ikatan tali apa orang panggil tu kat dah meninggal tu kan, jenazah tu kan, untuk katanya adalah untuk pembinaan dia. Saya pun tak tahu, pelik-pelik juga sekarang. Ada juga dia punya kriteria yang kita tak tahu. Tapi saya tak boleh nak detailkan, cuma saya macam ada kawan tu macam contoh perempuan tu masih beranak ke apa, seumpama betul. anak yang pernah kita dengar kan. Lepas tu memang akan dia berlaku cara dia akan macam memuja antaranya nak biar dia seolah cakap nak minta nombor apa. Dia adalah dia punya mentera yang tak elok lah kita kan. Betul. So kat sini saya just nak bagi tahu, lepas pada dia kuncang nombor tu, dia dapat, tapi malam tu dia kata sangat seram, yang mana dia dengar suara perempuan mula-mulanya. Dan dalam syarat tu juga, kalau dengar apa-apa jangan lari. Kalau lari perjanjian macam terbatal. Jadi macam contoh lari dia datang balik, tak boleh lah, mungkin dia kena pergi ke bumuh lain, saya tak tahu lain tu kan. So macam itu pantang dia lah, pantang masa melakukan mujaan tu lah. Macam dia tak boleh suka-suka dia lah. Di situ dia dah betul-betul kena set. Okey, dia nak nombor ni, dia kena buat benda ni sampai habis. Jadi macam kalau orang kata ni, kalau boleh alam sudut perkasa dia betul perkalangan. Betul. So macam dia pun buatlah sampai habis. Dan panjang pada dia goncang nombor ni, macam saya kata, dia terdengar suara, dia dengar macam-macam bunyi. Yang paling menakutkan, dia duduk kat situ dia seorang-seorang tengah malam, siapa je nak datang kan. Tapi dia boleh nampak kat kubur tu keliling. Sekejap dekat kubur depan dia ada perempuan duduk kat kubur. Saudara Hafiz bayangkan, perempuan duduk atas kubur. Kalau Cik Hafiz lah tengah duduk atas katil pun, tiba-tiba ada perempuan sebelah pun, Cik Hafiz memang dia pernah lompat lah. Bukan kata melompat silap, tak nampak dinding lah apa, semua berlalu kan. Ni dibayangkan lah, depan kau tiba-tiba ada perempuan yang mana kau tak nampak lalu pada belah kiri ke, belah depan ke, belah kanan, belah belakang ke. So macam dia memang, orang kata terdesak ni, betul lah orang kata, jadi berani kot. Mungkin dia dah tekad kan. Dia bertekad. Jadi bila proses tu dah ni, susah juga proses dia, sebab seolah-olah benda tu ini satu lagi benda saya takut saya terlupa. Kita dah buat perjanjian bukan perjanjian sangat dengan Tok Bomoh tu, just kita ikut syarat. Tapi dia pula syarat dengan si pemilik kubur tu, yang mana sebenarnya makhluk halus. So benda ni, syarat-syarat dia memang banyak lah. Dan untuk simpelkan cerita ni, okey lah dia dapat nombor tu. Saya akan cerita apa syarat ni, saya akan cerita lepas apa yang terjadi. Okey, lepas tadi dia dah dapat nombor tu, jelah dia belanja untuk anak dia apa semua. Tapi dia mula sedar, yelah anak dia semua dah dapat hidup yang okey. Tapi anak dia mula mengadu, ayah, duit cukup. Padahal sebelum ni, kalau dia bagi duit yang sikit pun, anak dia boleh tahan lama. Dia mula rasa kita seolah-olah nak nampakkan ni seolah-olah duit tak berkat, betul tak? Jadi macam family dia sebelum ni pun macam tak adalah macam terlampau macam menjaga makan. Dia boleh lah makan, tapi lepas benda tu pun macam dia hidup mewah apa boleh. Tapi bila bab rezeki, kita macam kita nak tunjuk macam bab makan, bab kerja ni saya nak tunjukkan satu, dia tak sihat yang teramat sangat, yang mana dia jarang pergi kerja. Dan untuk petanda, proses tu dia still buat, nombor ekor ni dia still buat. Jadi sebenarnya kadang sampai satu tahap tu dia tak sempat, tak boleh nak beli nombor ekor tu, yang mana barang-barang untuk persediaan benda tu pun dia tak boleh buat. Dan benda yang paling mengejutkan, dia dapat tahu kawan dia yang kat kilang yang Manam besar tu mati. Benda ni memang mengejutkan dia. Dan kat situ dia cuba call Tok Bomoh yang jadi perantara antara dia dengan makhluk tersebut. Jadi Tok Bomoh tu kata, kau takkan tak tahu ada syarat kan, makhluk tu bagi tahu kat kau. Masa tu dia mula berfikir, dan satu syarat tu, aku akan mendampingi kau. Maksudnya
selama ni dia tak tahu sebenarnya makhluk tu mendampingi dia. Dan benda amat sangat kalau kita lah, kita tidur kita rasa macam ada orang apa, tapi kita macam relax je. Tapi bila macam tu, kita macam automatik jadi seram tau. Dan logik dia, kenapa dia fikir macam tu, benda tu macam seolah-olah makan dia punya, orang cakap Islam makan badan, macam orang kata betul lah. Kalau dia tahu dia mendampingi, mungkin dia akan sediakan makanan tu. Jadi bila tak sediakan, makhluk tu akan ambil lah, ambil darah dia. Situasi dia, makhluk ni memang lepas pada dia tak bukan dia tak boleh tu pun dia baru dia jadi macam ni. Sebelum ni pun dia dah rasa lepas pada start mula menggoncang lembut, dia memang dah penurunan kesihatan dia memang jelas gila. Isteri dia pada menegur sebab jarang pergi ke kerja. Jadi kewangan memang terjejah gila lah kan. Tapi benda ni mula terjadi lepas dalam 2 bulan, 3 bulan jugalah. Jadi macam benda ni mulanya dia ingat tak ada apa-apa. Macam bila dah terjadi baru dia macam benda ni kalau boleh jangan terjadilah. Kalau boleh memang dia nak elakkan lah nanti tu. Tapi dah benda terjadi. Dan slowly kesihatan dia memang menurun. Dan dia pun berakhir dengan kematian. Yang mana kat situ dia mula sebelum dia mati dia mula sedar yang benda ni membawa keburukan teramat. Kerana satu yang dia pilih salah jalan yang dia pilih. Betul. Ajaran yang dah terlambat lah. Benda dia dah keadaan azab. Jadi tapi sebelum dia mati memang dia beritahu dekat ustaz ni. Jadi ustaz ni macam cuba apa yang patut. Dan alhamdulillah lah tak adalah aib dia terbuka. Sebab ustaz tu pun alhamdulillah menjaga aib dia. So cerita ni memang dia pengajaran sedih pada dia ialah buat benda siapa yang tak terdesak. Macam contoh kalau minta untuk diri sendiri, dia tak ada family, itu mungkinlah macam orang kata cari penyakit istilah orang kita kan. Tapi ni macam dia perlukan untuk kewangan anak dia, perlukan untuk sara family dia. Yang mana kalau dia tak nak ni, pada mulanya saya dengar cerita ni dia macam nak gunakan duit tu untuk dia saja. Jadi duit yang duit gaji dia semua dia bagi untuk anak dia, keluarga dia. Jadi kononnya dia macam dia seorang je lah nak makan. Tapi bila menyedari benda ni dah macam duit dia pun tak mampu tampung, dia gunalah juga duit tu sekali. Jadi benda ni memang dia kata kalau mati macam ni yang dia perlu hadapi, dia tak akan buat kalau masa dia putarkan balik. Jadi benda pun satu lagi sebab dia terlambat lah bagi nak beritahu apa semua. Mungkin dia boleh keluarkan benda tu ke apa, tapi terlambat. Mungkin dia simpan lah. Mungkin ataupun dia macam mana, dia bukan salah satu orang yang jahat ataupun terlampau baik, tapi dia macam mula terasa macam satu aib lah untuk family dia. Dia macam dia mati biar saja. Orang kalau cakap penyakit mengejut. Jadi sampai ke mati dia masih fikirkan family dia. Itu sedih lah bagi saya. Kita mungkin menggabungkan cerita kita berdua lebih pada sedih. Tapi lebih pada pengajaran pengajaran kita apa yang boleh dapat lah. So macam kalau bagi saya lah, untuk kesimpulan untuk dua cerita ni, jauhilah perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah, iaitu Tuhan kita yang satu, Tuhan Yang Maha Esa. Buatlah apa-apa, banyak lagi cara. Buat kerja tambahan ke. Tapi situasi kawan ni tadi dia agak berumur. Jadi macam nak buat kerja lebih pun biasalah, apa je boleh buat. Hidup pula kat kampung kan, kita tak boleh nak kata apalah. So sampai sini je lah kot kisah perkongsian kita pada episod kali ni. Terima kasih Cik Hafiz kerana dapat bersama pada episod kali ni. Sama-sama. Terima kasih juga sebab jemput saya lah. Tak apa. Sebab saya pun selesa kalau kita bercerita berdua. Sebab saya cerita seorang, saya rasa macam tak ada benda yang saya nak, penceritaan tu saya tak ada aura nak feel kan. Jadi dapat cerita berdua ni.
Okeylah Cik Hafiz Okey. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kembali lagi kat Z Channel pada episod akan datang. Assalamualaikum.